Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke subtopik 5.2. Awak boleh tengok buku teks awak pada muka surat. Mana muka surat tu dah. Seratus 46. Okay, muka surat 146 iaitu 3 keadaan jirim. Okay. Rasanya semua awak semua dah tahu ni, belajar masa sekolah rendah dulu, 3 keadaan jirim. Iaitu yang pertama kita ada pepejal, yang kedua cecair, dan yang ketiga gas. So, inilah 3 keadaan jirim yang wujud di muka bumi ini, sama ada dia adalah pepejal ataupun cecair ataupun gas. So bila kita sebut 3 keadaan jirim, inilah dia. Sama ada suatu objek itu bentuk wujud dalam bentuk pepejal, ataupun dia wujud sebagai cecair, ataupun dia wujud sebagai gas. Ayak merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Sebenarnya dia boleh jadi ayak. Ayak tu boleh jadi cecair pada suhu biasa, suhu bilik. Kalau sejuk, dia boleh jadi ais. Ais tu ialah pepejal. Dan kalau kita panaskan pula, dia akan jadi gas. Okay? Dan berubah menjadi wak ayak. Wak ayak tu ialah dalam bentuk gas. Okay? So contoh ayak ni adalah amat mudah untuk kita fahami. Iaitu kalau dalam bentuk ais, dia adalah berbentuk pepejal. Kalau dia bentuk cecair, dia ayak lah. Dan satu lagi, apabila dipanaskan, dia berubah menjadi steam ataupun gas. So inilah 3 keadaan jirim. Sama ada pepejal, cecair dan gas. Baik, muka surat seterusnya. Ada jadual 5.3, kita bandingkan sifat-sifat antara ketiga-tiga jirim. Kalau bentuk, kalau pepejal, dia adalah berbentuk tetap. Dia adalah berbentuk tetap. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau cecair pula, dia adalah mengikut bentuk bekas. Embuh dalam cawan, dia akan jadi bentuk cawan. Embuh dalam mangkuk, dia akan jadi bentuk mangkuk. Manakala gas juga mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau hang bubuh gas dalam belon, maka bentuk dia akan jadi bentuk belon. Kalau belon tu bentuk Mickey Mouse, gas tu pun akan berbentuk seperti Mickey Mouse. Jisim semuanya adalah berjisim tetap kecuali gas. Gas jisim dia tidak tetap. Yang pepejal dan cecair jisim dia tetap. Manakala isi padu pepejal dan cecair tetap. Manakala gas mengikut isi padu bekas. Dan keboleh mampatan, pepejal tidak boleh dimampatkan, tapi cecair dan gas boleh kita mampatkan. Cuma cecair dia sukar sikit untuk dimampatkan. Okey, mari kita tengok susunan susunan zarah. Molekul-molekul yang ada di dalam pepejal, cecair dan gas. Okey. Cara kita membezakan senang saja. Kita tengok susunan zarah-zarah ini. Kalau dia rapat-rapat, kalau bulat-bulat atau rapat-rapat, itu ialah pepejal. Kalau dia jarak-jarak sikit, itu ialah cecair. Dan kalau dia jauh-jauh, itu ialah gas. Okey. Biasa awak tengok
Biasa awak belajar masa sekolah rendah. So ini satu kotak. Dan saya akan lukiskan satu bulatan. Bukan satu, banyak berapa. So susunan macam ini, tidak berapa rapat. Tapi masih lagi banyak. So ini ialah susunan molekul bagi pepejal ke, cecair ke, gas. Ini ialah bagi cecair. Okay. So biasa gambar macam ni awak biasa tengok. Masa sekolah rendah pun ada belajar. So, ini ialah untuk cecair. Kalau untuk gas, susunan dia lebih jauh-jauh. Ini satu. Yang seterusnya duduk kat sini. Yang seterusnya mungkin duduk di sini. So susunan yang begitu jauh-jauh ini ialah susunan bagi gas. Okey, bagi gas. Okey. Dan yang terakhir ialah susunan bagi pepejal. Pepejal susunan dia 4. Dia bersentuhan. Antara setiap molekul tu dia bersentuhan. Tak sentuh pula dah. Okey. So ini adalah yang pepejal. Susunan molekul bagi pepejal. Okay, molekul ni kita tengok dengan mata kita tak nampak. Okay, kalau kita tengok bawah mikroskop ke, baru kita boleh nampak bentuk dia. Jadi untuk pepejal susunan dia rapat. Okay, itu mengenai susunan zarah-zarah di dalam sama ada pepejal, cecair atau gas. Okay. Sebab tu bentuk pepejal adalah tetap kerana susunan zarah-zarah dia rapat-rapat. Cecair, susunan zarah dia agak sederhana, tapi masih ada ruang-ruang yang membolehkan dia bergerak, sebab tu dia boleh mengikut bentuk bekas. Okay. Manakala gas sangat rawak kedudukan molekul-molekul dia. Seterusnya, kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Pernahkah anda terfikir bahawa bau minyak wangi dapat dihidu selepas disembok walaupun dari tempat agak jauh? Kenapa? Penyerapan bau seperti ini sebenarnya disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah menyebabkan bau itu tersebar. Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, kita sembok minyak wangi, dia akan keluar dalam bentuk titisan-titisan yang sangat halus. Dalam gambar ni muka surat 148, titisan yang sangat halus itu akan bergerak di udara bersama dengan zarah udara. Yang warna purple tu ialah zarah udara. Minyak wangi yang warna biru,
Dia bergerak di celah-celah zarah udara dan tersebar. Sebab tu kita boleh bau wangi bila kita sembur minyak wangi. Okey, eksperimen kita tak dapat nak buat. Kita nak bandingkan di antara pepejar, cecair dan gas. Manakah kadar serapan yang lebih tinggi. Okey. Kemudian saya nak teruskan ke muka surat. Ini penting 152. Okey, semua orang tengok muka surat 152. Dah, cikgu. Baru masuk ah. Daripada tadi tak dengar Tadi suara. baru masuk dah, cikgu. Okey, macam mana pepejar boleh Lebih bertukar 10 minit saja, cikgu. menjadi gas? Okey, apakah nama proses yang berlaku dan adakah haba diserap ataupun haba dilepaskan? Okey. Yang pertama kita tengok pepejal. Contoh dia kat situ ais. Susunan zarah-zarah dia rapat-rapat. Kemudian apabila haba diserap, susunan zarah-zarah dia mula renggang. Mula jadi jauh. Sebab dah ada haba yang diserap. Maka dia akan bertukar menjadi gas. Okey, daripada pepejal menjadi gas. So proses itu kita panggil pemejal wapan. Okey, pemejal wapan. Sama juga daripada gas nak menjadi pepejal balik, proses itu dinamakan pemejal wapan juga. Tetapi beza dia haba dibebaskan. Contohnya apa ni? Gas tadi dah ayat mendidih tadi kita masuk dalam peti air. So haba akan dibebaskan. Haba panas dia dalam air tu dah tak ada. So dia akan bertukar menjadi ais ataupun pepejal. So nama proses dia sama, pemejal wapan. Okay. Daripada pepejal nak jadi cecair, itu nama dia peleburan. Peleburan. Ais melebok menjadi air. Okey. Peleburan. Haba diserap ke dibebaskan? Diserap. Ambil ais, letak kat bawah matahari. Haba daripada cahaya matahari tu diserap masuk dalam ais. Maka ais tu akan melebok. Okey. Kemudian kalau dia nak patah balik kepada pepejal, nama proses dia ialah pembekuan. Ambil air tadi, bubuh balik dalam peti ais. So itu nama dia pembekuan. Dan haba pun dibebaskan. Okey, air tadi panas, masuk dalam peti ais. So haba yang panas dalam air tu dibebaskan keluar. Jadi dia akan jadi sejuk. Dan dia akan bertukar menjadi pepejal. Nama proses dia ialah pembekuan. Dan kalau daripada cecair, kita nak pergi ke gas. Nama dia pendidihan ataupun penyejatan. Ataupun kita juga ada panggil pengewapan. Okey. Daripada air kita jerang bolan cerek sampai 100 darjah dia menggelegak. Itu nama dia mendidih lah. So masa peringkat pendidihan tu, kita boleh nampak air tu bertukar menjadi wap air ataupun menjadi gas. Okey, masa air sampai mendidih. Jadi haba diserap ke dibebas? Diserap. Letak cerek atas dapur gas. Maka haba daripada api dapur gas tu akan diserap masuk ke dalam air. Menyebabkan susunan zarah-zarah dia makin bertambah jauh. Dan akhirnya dia akan bertukar menjadi gas. Okey. Dan daripada gas, kalau dia nak patah balik kepada air, nama proses itu ialah kondensasi. Okey. Bila kita tengok awan
awan nak hujan awan yang berwarna hitam di atas langit tu, itu ialah wap ayak. Iaitu dalam bentuk gas. Okey. Sampai masa dia bergerak sampai suhu dia dah menurun, dah sejuk, barulah dia terkondensasi lalu menjadi cecair ataupun jadi hujan lah. Daripada awan yang hitam tadi dalam bentuk gas bertukar menjadi cecair, iaitu titisan-titisan hujan. Itu proses nama dia kondensasi. Okey. So berapa istilah yang awak kena tahu ini? Peleburan, pembekuan, kondensasi, pendidihan dan juga pemejal wapan. Okey. Faham tak faham ni? Bohong. Okey. Kalau faham bagus. Sekarang sudah 11. Okey. Jadi cikgu nak buat nak tanya sikit-sikit lah. Nak check bagi hampa faham ke tidak. Okey. Siapa lagi nak masuk ni? Tak ada apa? Lah. Haikal Dini baru nak masuk Haikal Dini ya. Okey. So daripada pepejal yang berwarna biru ini ialah pepejal. Yang berwarna merah ialah cecair. Yang berwarna ungu ialah gas. Okey. So daripada pepejal warna biru, saya tulis P kat sini. P, pepejal. Merah tu cecair. C saya tulis. Yang ini ungu ni ialah gas. Saya tulis G. So daripada pepejal nak jadi cecair, apakah nama proses dia? Siapa tahu? Pepejal. Peleburan cikgu. Peleburan. Pandai. Siapa yang jawab tu bagus. Okey. Haba dibebas ke haba diserap? Siapa tahu? Dibebaskan. Haba diserap. Okey. Haba diserap barulah dia melebok. Okey. Daripada cecair nak jadi gas. Apa nama proses dia? Siapa tahu? Cecair nak jadi gas. Pendidihan. Pendidihan. Pandai. Okey. Pendidihan. Kat bawahan. Okey. So haba diserap ke haba dibebaskan? Haba diserap. Okey. Daripada gas nak jadi pepejal. Proses ni kita panggil apa? Pemejal wapan. Betul. Pemejal wapan. Pandai sungguh budak ni. Pada awak tu. Siapa yang jawab tadi tu? Saya cikgu. Saya siapa dia? Muiz. Muiz. Bagus Muiz. Pemejal wapan. Okey. Kita tanya Tarvin pula. Tarvin. Tarvin. Dan lari senyap tu. Cecair nak jadi pepejal. Cecair nak jadi pepejal.
Nangis. Ambil air bulan petik air. Itu nama apa? Pembekuan. Pembekuan. Bagus. Okey, saya tulis guna pen warna kuning iaitu pembekuan. Daripada gas nak jadi cecair. Ha. Kalau hujan ni. Apa nama dia? Siapa boleh jawab? Siapa Kondensasi. jawab. Kondensasi. Ya, ya, jadi belas lah celah-celah ni. Ya. Dan daripada pepejal nak terus jadi gas. Itu kita namakan pemejal wapan juga. Jawapannya sama. Alright. Seterusnya muka surat 153. Ini adalah dia punya penerangan bagi setiap proses yang berlaku. Bagi peleburan, pepejal menyerak haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah dapat tenaga dan bergetak lagi kuat. Kemudian tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Okay, kan zarah-zarah pepejal kan duk apa-apa. So mereka ada daya tarikan sesama mereka. So haba lah yang digunakan untuk mengatasi daya tarikan itu, untuk memisahkan mereka. Zarah-zarah bergerak bebas, pepejal merubah menjadi cecair. Pendidihan berlaku apabila suhu mencapai takak didih. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah dapat tenaga bergerak lagi laju. Zarah-zarah tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah, dan bila suhu meningkat ke takak didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas. Cecair berubah menjadi gas. Penyejatan dan pendidihan lebih kurang iaitu daripada cecair menjadi gas. Kondensasi iaitu apabila gas bertukar menjadi cecair. Pembekuan apabila cecair tukar menjadi pepejal. Kita ambil air bulan peti ais. Dan pemenjawapan ialah sama ada pepejal jadi cecair, pepejal jadi gas ataupun gas jadi pepejal balik. Baik. Main lagi rugi. Banyak sebab ni. Syok. Contoh perubahan keadaan dalam kehidupan harian. Pembekuan membolehkan krim manis membeku menjadi ais krim. Okay. Krim manis tu, air manis tu dalam bentuk cecair. So kita bekukan dia melalui proses pembekuan, dapatlah kita makan ais krim. Ais krim digunakan oleh peniaga ais krim mengelakkan ais krim daripada cair. Ataupun kalau awak biasa tengok konsert, banyak asap kan bila ada penyanyi tu, asap keluar. Itu ialah ais krim dry ice. Lepas ambil ais krim lempak kat pentas tu, so dia jadi wap. Ubat gegat yang semakin mengecil, iaitu daripada pepejal tu, dia terus bertukar menjadi gas. Tapi sangat perlahan lah. Okay. Embun terbentuk apabila wap air terkondensasi menjadi titisan air. Okey. Baik, sampai ke latihan. Praktis 5.2. Muka surat. Muka surat berapa ni? 157. Okey, 157. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Dan 2. 1 A, B, C.
Kemudian satu sudahlah. Okay, soalan nombor 1 saja. A, B, C. Sebab soalan 1 tu pun ada A, ada B, ada C. Dah 3 soalan dah tu. Okay, praktis formatif 5.2. Muka surat 100. Oh, dah lupa muka surat apa dah. Muka surat apa? 157. Muka surat 157. Praktis formatif 5.2. Soalan nombor 1 A, B, C dalam buku latihan. Okay, itu untuk latihan, buku latihan. Jangan lupa WhatsApp cikgu untuk cikgu Raid. Minggu lepas pun, hari Selasa pun tak ada siapa pun hantar latihan. Ya, Untuk nota, muka surat 152. Gambar rajah 5.14. Gambar rajah 5.14. Okay. Lukis semua tu. Itu untuk nota dan buat di dalam buku nota. buku nggak ada mama. Muka surat 152 ialah Kalau nota. Buat dalam buku nota. Yang muka surat 157 buat dalam buku latihan. Okey, sebelum kita berhenti, ada apa-apa nak tanya? ada Ada. Kalau siapa yang hadir ni hari? Aaron, Ha? Siapa online ni hari? Ya, wah semua tak ada in kan. Tarwin ada. Itu motor besar punya gambar siapa? Aaron ah? ya cikgu. Okay. Muiz. Adam. Muhammad Adam. Apa tulis nama Korea ni? Aku tak tahu. Leo. Orang Cina cikgu. Orang Cina? Tulis Korea ni siapa? Cina oh. Ha? Tak tahu cikgu. Cina. Cina ke Korea aku tak tahu. Siapa dia? Sudah. Tak kenal cikgu. Ni hak gambar K-pop ni siapa? Hapicah. Echa. Ecah nama betul apa Ecah? Nur Khalisa. Ha? Apa dia? Nur Khalisa. Nur Khalisa. Oh, dia sahabat Ecah mana aku nak tahu. Haikal Dini. Nikakil Azlan. Nama hang tu? Nikakil Azlan tu nama hang kah? Nik Akil. Nik Akil. Nik Akil ni. Ish. Aina Nur Fatimah. Dan Faris Farhan. Baik. Tu Tarwin mana? Soal lari ya? Seorang lagi cikgu tak tahu ni siapa ni. Siapa yang saya tak pengen nama? Tarwin, Aaron, Muiz, Adam, Khalisa, Kadini, Nik Akil, Aina Nur Fatimah, Faris Farhan. Seorang lagi ni cikgu tak tahu siapa dia. Dia tulis bahasa Cina ni, mana saya nak tahu. Ada pelajar Cina ke kelas kita? Ada cikgu seorang. Ada? Ada, Baru oh. masuk. Oh, siapa dia punya nama? Tata. Tak tahu? Oh. Pelajar baru kot. Nama apa ni?
Boleh cakap tak? Lama. Tak apalah, tak boleh, tak apalah. Apa juga? Tak apa. Kita nanti kita tanyalah dalam grup. Okey, baik. Jangan lupa kerja rumah, latihan pastikan hantar, ambil gambar hantar pada cikgu, untuk cikgu tanda, dan nota pastikan siap sebelum buka sekolah. Okey, masa yang ada sampai pukul 12 ni sila siapkan kerja-kerja yang saya bagi. Okey, baik. Kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Cikgu. Cikgu.